Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan memfokuskan membanding beza dan menjelaskan maklumat. Sekarang murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu muka surat 53. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat, dan yang kedua, murid dapat melengkapkan dan membina peta aiting peta buih berganda. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan banding beza dan menjelaskan maklumat. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran menggunakan buku teks, eloklah kita tahu berkenaan banding beza. Apa yang dimaksudkan dengan banding beza? Okey, banding beza ni ialah membuat perbandingan antara dua subjek atau objek, sama ada manusia, benda, tempat dan sebagainya, dalam mencari persamaan dan perbezaan. Okey, dia nak cari persamaan dan perbezaan. Okey, banding beza kita boleh menggunakan peta aiting, iaitu peta buih berganda. Apa itu peta aiting peta buih berganda ini? Okey, jom kita lihat peta buih berganda. Ini ialah peta buih berganda yang mana kita boleh gunakan untuk banding beza. Okey, yang warna kuning dan warna merah ini ialah objek yang akan kita bandingkan, dan warna biru ini pula ialah persamaan antara dua objek tersebut. Manakala yang warna ungu, warna hijau ini ialah perbezaan antara dua objek yang kita bandingkan. Okey, ini ialah peta buih berganda untuk lebih jelas. Okey, ada objek satu dan objek kedua yang kita bandingkan. Yang warna ini ialah persamaan. Yang di tengah ini ialah persamaan, dan di tepi ini ialah perbezaan antara dua objek tersebut. Sekarang murid boleh rujuk buku teks muka surat 53. Hari ini kita akan belajar unit 9 alatan keselamatan, dan hari ini kita akan menekankan kemahiran mendengar dan bertutur. Tetapi kita tak dapat interaksi dua hala, jadi cikgu harap murid boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, pada muka surat 53 ini ada petikan dan ada perbualan antara Saiful dan ayahnya berkenaan mangga keselamatan. Ada dua mangga dekat sini, ada mangga besi dan mangga keluli. Okey, baik. Sebelum kita belajar berkenaan membanding beza, kita baca dahulu petikan dan perbualan di dalam buku teks muka surat 53. Okey, baik. Mari kita baca bersama-sama. Mangga keselamatan. Saiful dan bapanya ke pasar raya. Mereka ke bahagian peralatan rumah. Mereka ingin membeli mangga. Mangga juga disebut ibu kunci. Okey, mangga kita sebut sebagai ibu kunci, bukan mangga yang buah-buahan tu. Okey, inilah mangga yang biasa kita gunakan sebagai alat keselamatan lah. Okey, jom kita baca perbualan antara Saiful dan ayahnya. Mangga ini sesuai untuk rumah kita, ayah. Apakah kelebihan mangga itu, Saiful? Mangga ini terdapat dalam pelbagai saiz. Kita boleh memilih mangga yang sesuai dengan pintu rumah kita. Namun begitu, mangga itu diperbuat daripada besi yang mudah berkarat, senang dipecahkan dan mudah dipotong. Wah, mangga yang mangga yang ayah pegang itu nampak unik, tetapi harganya lebih mahal. Ya, Saiful, mangga yang manakah yang sesuai kita beli, Saiful? Kita beli kerana... Okey, jadi dekat sini ada perbualan antara Saiful dan ayahnya berkenaan mangga besi dan mangga keluli. Jadi ada dua perbandingan antara mangga besi dan mangga keluli, ada kelebihan dan ada kekurangan. Okey, nanti kita akan cuba banding bezakan antara kedua-dua mangga tersebut. Okey, sebelum kita membanding bezakan, kita lengkapkan perbualan yang kosong di sini. Okey. Sekarang kita akan cuba lengkapkan ayat yang tergantung ataupun tidak lengkap ini. Okey.
Ada dua ayat yang tidak lengkap dan kita akan cuba lengkapkan bersesuaian dengan perbualan tersebut. Okey? Jadi kita akan cuba selesaikan ayat yang pertama. Ya Saiful, mangga ini apa? Jadi kalau nak tengok kesesuaian jawapannya, kita perlu lihat ayat yang sebelum ini. Wah, mangga yang ayah pegang itu nampak unik, tetapi harganya lebih mahal. Jadi ayahnya boleh jawab, ya Saiful, mangga ini boleh jawab lebih mahal, ataupun mangga ini diperbuat daripada keluli, jadi harganya lebih mahal. Okey, boleh jawab macam tu. Okey, sekarang untuk ayat seterusnya, kita beli apa kerana apa. Jadi soalan, kita kena tengok soalan dia. Mangga yang manakah yang sesuai kita beli Saiful? Jadi Saiful akan buat dua pilihan antara mangga besi ataupun mangga keluli. Okey, mana-mana jawapan mestilah bersesuaian. Okey, kalau dia nak jawab mangga besi, boleh kita beli mangga besi kerana harganya lebih murah. Okey, itu jawapan yang pertama. Kalau dia nak pilih mangga keluli, kita beli mangga keluli kerana ianya tahan karat, kukuh dan sukar dipotong dan mempunyai siren dan berbunyi apabila diusik. Okey, maksudnya dia ada dua pilihan yang boleh dia buat lah. Okey, jadi ini cadangan jawapan yang cikgu berikan. Okey, cikgu berikan jawapan yang mudah tetapi bersesuaian lah. Okey, kalau awak ada jawapan yang lebih sesuai, awak boleh gunakan. Okey, ya Saiful, mangga ini diperbuat daripada keluli. Mangga yang manakah yang sesuai kita beli Saiful? Kita beli mangga keluli kerana tahan karat, kukuh dan sukar dipotong serta mempunyai siren dan berbunyi apabila diusik. Sekarang kita lihat perbandingan antara mangga besi dan mangga keluli yang maklumatnya diperoleh daripada perbualan antara Saiful dan ayahnya dan maklumat di dalam buku teks muka surat 53 ini. Okey, mangga besi diperbuat daripada besi, mudah berkarat, senang dipecahkan dan mudah dipotong, tiada siren. Okey, maklumat ini boleh didapati daripada ayahnya ada berkata. Okey, dalam perbualan inilah. Okey, yang seterusnya mangga keluli diperbuat daripada keluli, tahan karat, kukuh dan sukar dipotong, mempunyai siren. Maklumat yang cikgu peroleh ni, okey, boleh dapati daripada muka surat 53 tadilah. Okey, di bawah ni ini ada info dia. Okey, jadi daripada sini kita dapat lihat perbezaannya lah. Okey, mangga besi diperbuat daripada besi, tetapi mangga keluli pula diperbuat daripada keluli. Okey, banyak perbezaannya. Okey, sekarang kita lihat persamaan. Apakah persamaan antara mangga besi dan mangga keluli? Okey, kalau kita perhatikan dalam perbualan ini tidak menekankan berkenaan persamaan, tapi kita boleh berkata mangga besi dan mangga keluli boleh dijadikan alat keselamatan. Itu ialah persamaannya. Okey, jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Okey, banding beza ialah membuat perbandingan antara dua subjek atau objek, sama ada manusia, benda, tempat dan sebagainya dalam mencari persamaan dan perbezaan. Banding beza boleh menggunakan peta aiting, peta buih, berganda. Okey, jadi ini adalah latihan bahasa Melayu pada 20 Mei 2021. Murid boleh rujuk buku aktiviti muka surat 61. Okey, sekarang kita akan cuba selesaikan bersama-sama latihan buku aktiviti muka surat 61. Jadi ini adalah latihan untuk hari ini muka surat 61. Okey, tajuk dia lengkapkan peta buih berganda. Inilah aktiviti dia. Okey, kalau peta buih berganda ini kita perlu mencari persamaan dan perbezaan. Okey, sebelum kita mencari persamaan dan perbezaan antara selimut kebakaran dan alat pemadam api ini, okey, jom kita baca dahulu perbualan antara kedua-duanya. Okey, Imran dan Iskandar. Okey, jom kita baca dahulu. Imran, selimut kebakaran ini untuk memadamkan kebakaran kecil. Ya, Iskandar,
alat pemadam api ini juga untuk memadamkan kebakaran kecil. Selimut ini kalis api dan ringan. Selimut ini juga boleh digunakan untuk menyelimuti badan mangsa semasa menyelamatkan diri. Alat pemadam api ini pula berat, namun mudah digunakan. Kadar semburannya boleh dikawal, kandungannya boleh diisi semula selepas digunakan. Selimut kebakaran ini perlu diletakkan di tempat yang senang diambil. Selimut ini boleh digunakan berulang kali. Alat pemadam api ini juga perlu diletakkan di tempat yang mudah diambil semasa berlaku kebakaran. Okey, jom kita lihat perbandingan antara selimut kebakaran dan alat pemadam api. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri ataupun maklumat yang kita dapat berdasarkan perbualan antara Imran dan Iskandar. Okey, kita lihat pada selimut kebakaran. Selimut kebakaran ialah memadamkan kebakaran kecil. Kalis api ringan menyelimuti badan mangsa semasa menyelamatkan diri, perlu diletakkan di tempat yang senang diambil, boleh digunakan berulang kali. Manakala alat pemadam api pula memadamkan kebakaran kecil, berat, mudah digunakan, kadar semburan boleh dikawal, kandungan boleh diisi semula selepas digunakan, perlu diletakkan di tempat yang senang diambil. Okey, daripada maklumat yang kita dapat ini, apakah persamaan yang awak nampak antara dua alatan ini? Okey, yang pertama, memadamkan kebakaran kecil. Okey, inilah persamaan je. Jadi persamaan mesti diletakkan di tengah-tengah ni ya. Okey, memadamkan kebakaran kecil. Yang ni pun memadamkan kebakaran kecil. Apa lagi persamaan antara kedua-duanya? Okey, perlu diletakkan di tempat yang senang diambil. Yang ni pun perlu diletakkan di tempat yang senang diambil. Okey, jadi kita boleh tulis persamaan daripada selimut kebakaran dan alat pemadam api. Jadi ini ialah persamaan yang kita dapat. Okey, memadamkan kebakaran kecil dan perlu diletakkan di tempat yang senang diambil. Jadi apa perbezaannya antara selimut kebakaran dan alat pemadam api? Okey, daripada sini kita boleh letakkan perbezaannya. Selain daripada persamaan tadi, kita boleh senaraikan di sini. Contohnya, ringan. Okey, selimut kebakaran ringan. Okey, boleh tulis kat sini ringan. Alat pemadam api berat. Okey, boleh tulis di sini. Okey, jadi boleh tulis perbezaan antara selimut kebakaran dan alat pemadam api, boleh tulis di dalam ruangan yang diletakkan. Okey, jadi inilah cadangan jawapan yang cikgu berikan. Okey. Ringan, memadam kebakaran kecil, berat. Okey, boleh digunakan berulang kali, menyelimuti badan mangsa. Okey, inilah ciri-ciri untuk selimut kebakaran. Ringan, boleh digunakan berulang kali, menyelimuti badan mangsa. Yang ini ialah persamaan, memadamkan kebakaran kecil, perlu diletakkan di tempat yang senang diambil. Manakala alat pemadam api pula, berat, kandungan boleh diisi semula selepas digunakan, kadar semburan boleh dikawal. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudi menonton video yang cikgu sediakan ini. Terima kasih, jumpa lagi. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada minggu hadapan, insya-Allah.